بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu setelah 2 tahun kita bertemu secara di alam maya. Alhamdulillah, maknanya kita dapat bertemu di alam yang nyata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dituntut untuk kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah dengan kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'a." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma yatatallabu fihi ilma, maknanya menuntut untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan, Nabi SAW kata salaka tariqan, satu jalan, yatatallabu fihi ilma, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yassarallahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya Allah akan mempermudahkan dengan jalan itu, dengan menuntut ilmu itu, Allah akan mempermudahkannya untuk masuk ke dalam syurga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Anda teringat Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ketika memberikan faedah tentang hadis ini, beliau mengatakan kita jangan remehkan walaupun satu majlis ilmu yang kita hadiri, kerana kita tidak tahu dalam satu majlis ilmu yang kita hadiri itu, kita tak tahu faedah yang Allah Ta'ala akan bukakan kita, yang akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Maknanya kita tidak tahu mana satu majlis ilmu yang kita hadiri Allah Ta'ala nak jadikan satu faedah yang kita dapat daripada majlis ilmu yang kita hadiri itu, kita tak tahu mana satu yang akan menjadi pemudah ataupun yang membuka jalan kita untuk ke syurga. Walaupun majlis ilmu itu mungkin daripada penyampai yang berbeza, walaupun ada yang kita mungkin sempat hadir, ada yang kita tak sempat hadir, tetapi mafhum daripada apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah itu menunjukkan kepada kita memang kita tak boleh meremehkan walaupun satu majlis ilmu. Maknanya kalau kita tak mampu nak hadir, maka kita galakkan orang untuk hadir. Kalau kita mampu untuk hadir, kita hadir. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk hadir, maka kita menjadi penunjuk jalan, menunjukkan jalan. Macam kita sampai ke sini semua, kita ikut jalan cahaya, jalan cahaya. Nabi SAW kana yu'jibuhu tafa'ul. Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Aisyah kata, kana yu'jibuhu tafa'ul. Nabi SAW suka
optimis dan suka tafaul. Tafaul ni maknanya suka mengharapkan kebaikan daripada sesuatu apa yang baginda SAW lihat, apa yang Nabi namakan. Sebab itu kadang-kadang Nabi SAW perintahkan sahabat yang namanya buruk untuk ditukarkan kepada nama yang lebih baik. Jadi kalau kita lalu mari ke Yayasan Ta'lim tadi, kita tengok jalan cahaya tafaul kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi jalan ini dengan cahayanya. Maknanya kita mengharapkan kebaikan. Itu dipanggil tafaul. Tafaul ni sunnah. Maknanya kita mengharapkan kebaikan. Itu beza kita dengan orang yang bukan Islam. Kita melihat sesuatu dengan pandangan yang positif. Kita melihat sesuatu dengan optimis. Kana yu'jibuhu tafaul. Nabi SAW suka kan tafaul. Maknanya mengharapkan kebaikan daripada apa-apa sahaja yang baginda SAW melihat. Baik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuknya untuk istiqamah di dalam menempuh jalan menuntut ilmu. Kerana inilah jalan yang dapat memudahkan kita untuk ke syurga. Dan bukanlah kita ini akan masuk syurga disebabkan kebaikan kita, bukan disebabkan kefasihan kita, bukan disebabkan kebijaksanaan kita, bukan disebabkan kealiman kita, bukan. Tetapi semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita. Baik. Jadi insya-Allah kuliah kita yang kita dah diberikan jadual yang ditetapkan oleh pihak Yayasan Ta'lim, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pendirinya, memberkati semua yang membantu dan juga memberikan sokongan kepada Yayasan Ta'lim ini untuk menyebarkan ta'lim, pengajaran. Dan apabila disebutkan tentang ta'lim, kita kena ingat satu hadis Nabi SAW sebelum kita mulakan, iaitulah hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa jannata yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, man ta'allama mimman ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu dengan ilmu yang dia tuntut itu diharapkan wajah Allah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya menuntut ilmu itu diharapkan wajah Allah. So dalam hadis tu Nabi SAW bagi tahu dekat kita niat, tujuan yang tertinggi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya ilmu itu dituntut kerana nak mengharapkan wajah Allah, ibtigha'u wajhullah. Jadi kat sini kita kena faham, mengharapkan wajah Allah ni adalah niat yang tertinggi. Kita kena ingatkan diri kita, maknanya kita datang menempuh jalan menuntut ilmu ini kerana apa? Wajah Allah. Sebab tu anda selalu ingatkan kepada mereka yang hadir, supaya kita jangan jadikan perkara-perkara lain itu sebagai distraction yang akan mengganggu kita. Dalam menuntut ilmu ni macam-macam yang kita akan hadapi gangguan. Tetapi kalau kita letak kita punya tujuan utama tu mengharapkan wajah Allah. Kenapa mengharapkan wajah Allah? Kerana ianya adalah nikmat yang paling agung. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat yang tertinggi, nikmat yang teragung, kelazatan yang paling agung adalah melihat wajah Allah. An-nadharu ila wajhillah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surah Yunus Allah Ta'ala sebut tentang bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ahsanu lilladzina ahsanul husna, bagi mereka ganjaran yang tertinggi. Husna maknanya kebaikan yang tertinggi, maknanya syurga. Wa ziyadah, dan juga tambahan, bonus.
Kita bukan nak semata-mata syurga, kita nak bonus yang ada dalam syurga. Kata Nabi SAW ketika mentafsirkan ayat itu, wa ziyadah maknanya an-nazaru ila wajhillah, melihat wajah Allah. An-nazaru ila wajhillah. Jadi itu adalah yang tertinggi, tujuan yang tertinggi, nikmat yang paling agung dalam syurga yang kita nak kan, kita harapkan. Satu Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu, wa syauqan ila liqa'ik, dan kerinduan bertemu denganmu. Kalau kita letakkan ini tujuan kita menuntut ilmu, insya-Allah apa sahaja halangan yang akan mendatang ataupun yang datang ataupun yang telah kita hadapi, insya-Allah kita berada di landasan yang benar sebab kita betul-betul mengharapkan Allah. Sebab itu dalam Al-Quran kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang buat kebaikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya bagi makan dekat kamu dulu di dunia ketika mereka dah masuk syurga, liwajhillah, kerana wajah Allah. Kan? Jadi ahli sunnah dia tidak mentakwilkan wajah itu kepada takwilan yang lain. Tapi ahli sunnah dia kekalkan wajah Allah, wajah Allah. Maknanya supaya kita, motivasi kita itu lebih tinggi. Dekat situ kan, dekat situ kalau kita kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang banyak sangat takwil ni kadang-kadang menyebabkan kita tak faham. Banyak sangat takwil. Ini takwil, makna takwil tu maknanya banyak sangat kita maksudkan dengan maksud yang bukan datang dalam Al-Quran itu sendiri, yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW jelaskan melihat apa ziyadah, tambahan dalam syurga itu melihat wajah Allah. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang kita nak ikut sunnah Nabi SAW, Al-Quran, maknanya kita kekalkan wajah Allah. Sebab Al-Quran memang datang macam tu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan kerana wajah Allah, kerana wajah Allah. Dan itu juga satu bentuk kita kata motivasi yang tertinggi. Kalau kita fikir balik, tak ada dah yang tertinggi, nak melihat wajah Allah. Dan itu yang kalau kita tengok Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi, itulah yang Nabi SAW ungkapkan. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Sepatutnya memang semua orang menuntut ilmu kerana wajah Allah, bukan kerana selain itu. Kemudian dalam hadis yang sama, Nabi SAW memberikan ancaman. So tadi targhib. Targhib maknanya memberikan motivasi, memberikan galakan. So ini antara uslub, antara cara yang Nabi SAW gunakan untuk berdakwah. Targhib maknanya memberikan galakan, motivasi. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak akan menggunakan uslub tersebut. Yang pertama tadi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, maknanya di situ ada bentuk targhib, motivasi. Kemudian pada hadis yang sama, dalam hadis yang sama, Nabi SAW memberikan tarhib, amaran dan ancaman yang kita semua kena ambil perhatian. La yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Kemudian dia menuntut ilmu, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, melainkan dia inginkan 'aradan minad dunya, maknanya apa yang berbentuk keduniaan, perkara yang berbentuk duniawi. 'Aradan minad dunya maknanya keuntungan dunia, perkara yang berbentuk duniawi. Maka Nabi mengancam, lam yajid arfa jannata yaumal qiyamah wal iyad billah, maka dia tidak akan dapat menghidu atau mencium aroma syurga, wal iyad billah. Itu satu ancaman, maknanya bagi orang yang menuntut ilmu kerana dunia. La yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfa jannata yaumal qiyamah. Itu kita takut. Maknanya kita dalam perjalanan suluk, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dalam perjalanan kita menuntut ilmu itu kita risau dan bimbang, ada awarid, ada penghalang-penghalang
antaranya adalah perkara-perkara yang berkait dengan keduniaan. Maknanya, bukan maknanya kita tak boleh mengambil dunia itu apa yang secukupnya atau apa yang diharuskan, yang dihalalkan, bukan. Tapi maksudnya kita melebihkan dunia berbanding wajah Allah tadi. Melebihkan dunia berbanding apa yang Allah Ta'ala redha. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antara dua hadis yang kita bacakan untuk kita berikan semangat, motivasi dan juga memberikan kepada kita peringatan awal untuk awal kelas kita. Baik, jadi insya-Allah kuliah kita ini kita akan menggunakan buku 10 prinsip penyucian jiwa. 10 principles concerning purification of the soul, yang dikarang oleh guru kami Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama yang mengajar di Masjid Nabawi dan juga di kuliah dakwah dan usul din di Jamiah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, Universiti Islam Madinah. Beliau merupakan anak kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Abdul Muhsin Al-Abbad, antara ulama di Madinah, ulama besar di Madinah. Beliau sekarang ni hampir usianya 80 lebih lah, 80 nak dekat 90. Syekh Abdul Muhsin Abbad ni mengajar di Masjid Nabawi lebih pada 50 tahun. Dan dia khatam Kutubus Sittah. Maknanya berjaya khatam Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, 6 kitab hadis yang utama induk Kutubus Sittah itu berjaya dikhatamkan. Bukan khatam maknanya baca saja, syarah. Kebanyakan tempat dia baca khatam dapat sanad kan, tapi tak faham. Tapi Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah antara ulama yang diakui juhud. Jadi bukan senang tu maknanya nak khatam 6 kitab hadis yang utama di Masjid Nabawi. Bahkan ada kitab yang dia ulang 2 kali. Sahih Muslim ke Sahih Bukhari macam tu. Maknanya itu antara kita kata ya, kalau zaman dulu itu dikira karamah, kemuliaan bagi seorang ulama. Maknanya kalau kita dengar orang duk faham karamah ni boleh terbang atas kan, boleh jalan atas air, boleh ini, boleh itu kan. Itu karamah yang konsepnya tak tepat lah. Sebenarnya karamah ni kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi adalah apa? Kemuliaan yang mendekatkan kita dengan Allah, yang mendekatkan kita dengan sunnah Rasulullah, mendekatkan kita dengan Quran. Maknanya kalau kita ini selalu tak tinggal baca Quran, mengaji Quran, baca hadis, menuntut ilmu, itu sebenarnya bentuk karamah. Kita tak sedar kan? Cuma kita tak adalah kata saya wali Allah pula kan. Tak adalah kita claim syok sendiri, tak. Maknanya kita minta istiqamah daripada Allah. Itu antara kelebihan Syekh Abdul Muhsin Abbad, bapa kepada Syekh Abdul Razzaq. Dan anak beliau juga tidak kurang samanya. Banyak mengarang kitab-kitab yang memberi tausiah, memberi wasiat, memberi pengajaran. Kitab beliau ni memang sangat banyak diterjemahkan. Kalau kita Google memang nama Syekh Abdul Razzaq ni memang masyhur. Dari sudut kita kata aktifnya beliau menulis, menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah dalam kita kata dalam platform yang pelbagai. Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, jadi insyaAllah kita akan menggunakan kitab ini. Baik, baik, kita akan baca muqaddimah kitab.
Baik, kata muallif hafizahullah wa waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, jadi antara nikmat juga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, antaranya adalah adanya buku ini. Buku ni dia dui bahasa. Dui bahasa, maknanya sebelah ni bahasa Melayu, kemudian kita akan tengok ada teks bahasa Arab. Jadi dia ada kelebihan dia kat sini. Kita boleh belajar bahasa Arab secara umum. Maknanya kita boleh tengok kan, kita boleh belajar bahasa Arab dengan ada dijual di kat luar kan? Ada. Boleh dapatkan kat luar. Maknanya teks yang kita guna ni ada dua bahasa. Bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Jadi yang bahasa Inggeris pun ada. Nanti anda akan kongsikan dalam grup. Yang dalam bahasa Inggeris, kalau siapa yang nak bahasa Inggeris punya kan, tak ada masalah. Maknanya kita pelbagaikan bahasa. Kita dapat tambah mufradat. Baik, anda pun tengah belajar bahasa Inggeris lagi. Tengah belajar bahasa Inggeris. Jadi kita sama-sama pakat-pakat belajar. Baik, jadi Syekh hafizahullah memulakan dengan hamdalah. Ini adalah adat kebiasaan penulisan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillah itu adalah sunnah dua orang Nabi. Sunnah dua orang Nabi yang memulakan penulisan dengan Bismillah, basmalah, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman iaitu dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ketika mengutuskan surat kepada Ratu Sabah, baginda alaihi salam memulakan dengan bismillah, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tertulis di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ni adalah sunnah Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari, kitab awal, dalam kitab Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan surat kepada pemerintah-pemerintah, raja-raja, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Nabi ada tertera basmalah, ditulisnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sunnah dalam kitabah, dalam penulisan. Baik, alhamdulillah, ini juga adalah sunnah Nabi SAW dalam khitabah, dalam ucapan. Dalam ucapan. Jadi sebahagian ulama ada yang mengatakan sunnah dalam kitabah, sunnah dalam penulisan adalah basmalah, maknanya mula dengan bismillah. Sebahagian lagi ulama mengatakan sunnah dalam khitabah, ucapan, mulakan dengan alhamdulillah. Ada dua pendapat. Sebahagian lagi ulama mengatakan sunnah dalam penulisan dan khitabah itu dihimpunkan kedua-duanya, bismillah dengan alhamdulillah. Maknanya harus, boleh. Sama ada kita, kalau kita dengar khatib kan, dia akan, selalunya khatib Jumaat dia akan alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah. Khatib khutbah nikah contohnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kan, selalunya kita akan dengar hamdalah, sebab dia mengambil riwayat yang dihimpunkan oleh ulama-ulama hadis yang melihat bahawasanya Nabi SAW kebanyakan keadaan ketika Nabi menyampaikan khutbah adalah Nabi memulakan dengan hamdalah, alhamdulillah. Dan kebanyakan tulisan yang Nabi utuskan, surat yang Nabi utuskan, Nabi mulakan dengan basmalah, bismillah. Jadi ada ulama yang menghimpunkan, antaranya Syekh Abdul Razak, dan juga kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama yang ramai lagi, mereka akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz hamdalah tu maknanya dia tidak ada lafaz yang khusus lah, maknanya dia maknanya berbeza-beza, datang dengan berbeza-beza riwayat.
Boleh dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ke alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah ke. Ada banyak lafaz-lafaz hamdalah yang kita katakan diharuskan untuk kita mulakan ucapan ataupun untuk kita mulakan penulisan. Baik, amma ba'du di sini maknanya kata penyambung, maknanya nak menjelaskan apa yang akan disampaikan setelahnya. Baik, kata Syekh, "Fan-nafsu allati baina jambai al-insani amruha 'azim wa sya'nuha kabir. Faqad aqsama Allah 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar dallati 'ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati asy-syamsi 'ala an-nafsi al-muflihati wa ghairi al-muflihati." Baik, jiwa yang terletak di antara dua lambung. Setiap insan itu mempunyai kedudukan yang sangat agung dan martabat yang begitu besar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan nama sebilangan makhluk-makhluknya yang besar yang menunjukkan keagungannya dalam surah Asy-Syams, yakni matahari, ke atas jiwa-jiwa yang berjaya dan tidak berjaya. Baik, di sini Syekh memulakan kitabnya ini dengan membawakan dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan kepentingan tazkiyatun nafs, kepentingan penyucian jiwa. Baik. Jadi di sini kalau kita tengok Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syamsu, "Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha." Demi matahari dan cahayanya, by the sun and its brightness, wal qamari idza talaha, and by the moon as it follows it. Talaha maknanya apabila ia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang demi siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Wan nahar di sini maknanya and by the day as it shows up the sun's brightness, maknanya menzahirkan, menjelaskan, memperlihatkan jelas, yakni cahaya matahari, yakni cahaya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam, yakni demi malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. And by the night as it conceals it, yakni the sun. And was-samaa'i wama banaha, demi langit yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh, yang Allah Ta'ala binanya dalam bentuk yang kuat lagi kukuh, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan apa yang dihamparkan, ataupun yang menghamparkannya, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghamparkan bumi ini untuk manusia. Wal ardi wama tahaha. Baik, kemudian wa nafsin wama sawwaha, demi diri manusia ataupun demi jiwa manusia. Wama sawwaha, dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Qad aflaha man zakkaha. Baik, sekejap. Baik, kata Syekh di sini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Qad khaba man dassaha. Baik, kemudian Syekh bawakan tafsiran. Qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha. Baik, firman Allah azza wa jalla, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya itu bertambah-tambah bersih. Aslu zakah hiya ziyadatu fil khair. Baik, asal bagi perkataan ataupun maksud az-zakah dalam bahasa Arab, origin dia az-ziyadah fil khair, maksudnya pertambahan dalam kebaikan. Ziyadah fil khair. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. So maksud ayat ini, sesiapa yang berusaha untuk menyucikan jiwanya serta memperbaiki dan meninggikannya dengan memperbanyakkan amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhkan diri daripada keburukan dan kejahatan, maka telah terrealisasilah kejayaannya. Tahaqqaqa falahuhu, maka akan terlaksanalah, akan terrealisasilah apa? Kejayaannya. Actualize its success. Akan terrealisasilah kejayaannya. Baik. Wa qawluhu azza wa jalla wa qad khaba man dassaha. Okay, tengok qad aflaha man zakkaha. Ni apa kita sebut tadi, uslub apa? Targhib. Maknanya motivasi. So Allah Taala kata qad aflaha man zakkaha. So maknanya telah berjayalah orang yang berusaha untuk menyucikan dirinya. Zakkaha. Kemudian tengok ayat yang berikutnya, wa qad khaba man dassaha, yakni uslub tarhib, amaran. Amaran. Khaba man dassaha maknanya, kata Syekh di sini, aslu tadsiyah wal ikhfa'u. Dassaha, so origin daripada perkataan dassaha itu asalnya tadsiyah. Dalam bahasa Arab at-tadsiyah maknanya iaitulah menyembunyikan, al-ikhfa'. Ya, apa kaitan dia menyembunyikan dengan mengotorkan? So dia macam ni. Kita kalau kita anda percaya kita ada kelas bahasa Arab, Yayasan Taklim ada kelas bahasa Arab. Jadi kalau siapa yang memang kita kata orang Islam kena belajar bahasa Arab, walaupun kita rasa susah dan sebagainya, tak apa. Kalau ada maknanya macam mana kita nak ambil faedah daripada bahasa Arab ni. Antaranya sebab ada orang yang mengadu, dia kata bahasa Arab ni kadang-kadang belajar susah, ini nak kena i'rab ini. Dia kata susah kan. Tetapi kita letakkan di tepi dulu susah tu. Tapi kita fokus pada kita nak faham Al-Quran. Sebab anda percaya dekat Yayasan Taklim ni kita ada kelas-kelas faham Al-Quran. So di mana dari sudut bahasa Arab. So maknanya kita letakkan fokus untuk kita faham Al-Quran tu. So maknanya tengok dia punya peranan dia untuk memberi pemahaman kepada kita semua sangat signifikan. Sebab bila kita nak faham ayat Quran tu, so kita kena tengok macam mana dia punya asal kalimah. Dan kita nak kena connect, kita nak kena hubungkan dengan maksud istilah. So ini memang dalam ilmu syariat, tak kira kita belajar ilmu apa, ilmu akidah ke, ilmu hadis ke, ilmu tafsir ke, semua ada kaitan. Semuanya sangat penting. So tengok macam Syekh dihuraikan di sini aslu tadsiyah. Kenapa kemukakan di sini origin bagi perkataan dassaha tu. Maknanya bila kita tahu, kita akan dapat pemahaman yang lebih jitu. Kan? Wa qad khaba man dassaha, aslu tadsiyah, kata Syekh, al-ikhfa. Dassaha tu dia punya kata terbitan dia at-tadsiyah. Kan? Maksudnya al-ikhfa, menyembunyikan. Baik, kemudian Syekh kata fal-'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'li al-atham. Hal ini kerana seorang yang melakukan maksiat telah menyembunyikan dirinya yang mulia pada asalnya dengan melakukan pelbagai dosa. Itu dia punya kaitan. Macam mana orang yang buat maksiat
apa kaitan dia dengan makna at-tadsiyah? Sebab Allah kata wa qad khaba man dassaha. Maknanya hampalah orang yang menjadikan dirinya itu, maknanya dari sudut bahasa tadi, menyembunyikan asal keadaan penciptaannya yang mulia dengan melakukan maksiat, dengan melakukan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini kata Syekh, orang pelaku maksiat telah menyembunyikan dirinya yang mulia pada asalnya dengan melakukan pelbagai dosa. Maknanya wa tamaraha, dia meliputi dengan perbuatan yang jahat dan keji. Sebab itu kalau kita tengok al-kufru, kalau kita tengok dalam bahasa, kan sekarang ni orang duk bising tentang isu istilah kafir, al-kufru. Baik, dalam bahasa Arab asal daripada perkataan al-kufru at-taghtiyah, menutup. Kita sebut sekarang ni sensitif kalau sebut kafir, tak boleh sebut kafir, kena sebut non-muslim, baru lembut dia kata kan. Baru kita kata, kita tak nafikan. Maknanya dari sudut kita punya komunikasi dengan orang yang bukan Islam, dengan mungkin jiran kita, kawan kita ke yang bukan Islam, tak nafikan kita kena gunakan bahasa yang baiklah. Kita tak nafikan dari sudut itu, tapi kita juga tak boleh menafikan istilah kufur tu. Kan? Maknanya kita kena pertengahan. Terbaca kenyataan asalnya mantan timbalan Mufti Perak asalnya, bila dia hurai isu ni, dia kata orang bukan Islam atau orang Islam ni tak sepatutnya rasa berat, sensitif dengan perkataan kafir tu sebenarnya. Sebenarnya sepatutnya kalau orang bukan Islam tu kita fahamlah, tapi kalau orang Islam yang sendiri yang rasa berat tu, maksudnya dia tidak faham Al-Quran lah. Sebab banyak dalam Al-Quran kan. Cuma kita kena bezakan isu lah. Maknanya memang dalam isu, maknanya kita nak menggelar orang sebagai kafir, itu sangat sensitif dan sangat berat sebenarnya. Dalam ilmu akidah dipanggil, kita kata dhawabit takfir. Dia ada isu perbahasan yang khusus. Maknanya ada disiplin kita dalam nak berinteraksi dengan, kita kata masalah kita nak menjatuhkan hukum kafir kepada orang ni bukan urusan kita. Itu kita serahkan kepada alim ulama. Kita belajar. Jadi al-kufru itu dari sudut bahasa Arab, taghtiyah, maknanya menutup. At-taghtiyah, menutup. Sebab orang yang kufur, orang yang kafir, dia tertutup daripada kebenaran. Sekali kita buka dalam kamus Mu'jam bahasa Arab ni, ada banyak. Kalau kita tengok Mu'jam Ma'ajim dictionary, kamus-kamus bahasa Arab ni banyak. Cuma kalau kita nak faham roots yang origin bahasa Arab tu yang asal, maknanya kamus yang terbaik adalah antaranya kamus, banyaklah kamus kan, tapi yang terbaik antaranya adalah kamus Maqais al-Lughah. Maqais al-Lughah oleh Ibn Faris. Mu'jam Maqais al-Lughah itu dalam bahasa Arab. Kita yang baru belajar ni tak ada masalah, kita rujuk kamus-kamus yang ada. Cuma kalau kita nak dapatkan origin yang asal, maknanya perkataan itu, maka kitab-kitab yang awal, kitab-kitab yang awal tu dia lebih, sebab bahasa Arab ni dia sangat luas. Sangat luas. Singa saja dalam bahasa Arab ada 500 perkataan. Singa saja. Kalau bahasa Melayu, singa je kan? Ada lagi. So dalam bahasa Arab, singa saja kita tahu asadun. Asad. Sebenarnya ada 500 lagi. Qaswarah. Apa lagi? Banyak. Hamzah. Ada nama gelaran singa, sebab nak menunjukkan kayanya bahasa Arab. Baik. Itu kita kata dia berkait dengan bahasa tadi. Terkait dengan bahasa tadi, maknanya taghtiyah dan tadsiyah. Tadsiyah di sini maknanya menyembunyikan, ikhfa. Kalau yang kufur tadi, dia lebih lah. Kufur ni kerana dia menutup dirinya daripada kebenaran. Itu dari sudut bahasa. Baik. Jadi dia telah melitupi dirinya dengan perbuatan yang jahat dan keji. Qad khaba man wa qad khaba man dassaha. Dia telah kita kata
kita kata telah menjerumuskan dirinya dalam perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata wa qad khaba man dassaha. Maknanya telah hampalah, sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya itu tersembunyi daripada melakukan ketaatan. Itu dari sudut bahasa. Tapi kalau kita tengok dari sudut tafsir yang lebih lengkap, itulah yang dibawa oleh Syekh. Itu sebenarnya itu lebih komplit lah. Yakni dengan melakukan perkara-perkara yang mengaibkan sehingga jiwanya menjadi rendah dan hina dan tidak murni, sekaligus melayakkannya memperolehi kekecewaan dan kerugian disebabkan perbuatan tersebut. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita daripadanya. Baik. Kemudian Syekh jelaskan tentang jiwa yang mulia, an-nufusus syarifah. Jiwa-jiwa yang mulia, la tarda minal asya'i illa bi'alaha. Tidak akan senang hati melainkan dengan perkara yang tertinggi. Maknanya, jiwa yang mulia ini Allah Ta'ala jadikan dia takkan senang, dia takkan selesa melainkan dengan sesuatu yang tertinggi. Kita dah sebutkan tadi, menuntut ilmu tujuan yang tertinggi, a'laha wajhullah, ibtigha' wajhullah, tu yang tertinggi sekali, betul tak? So macam kita orang hari ni bila dia sebut tentang dunia, semua benda dia nak yang paling baik, betul? Yang paling berkualiti. Setengah orang ada yang dia letak standard kualiti tu macam mana? Ada yang kata yang paling mahal. Ada yang kata tak semestinya yang paling mahal. Yang kualiti ni maknanya yang berkualiti ni tak semestinya mahal. Okey, ada orang tu gaduh lah kan. Orang ni tak standard dia yang paling berkualiti macam mana? Itu dalam urusan dunia. Okay? Dalam urusan dunia. Jadi dia subjektif. Tapi bila kita bicarakan tentang urusan agama kita, yang tertinggi, yang kita kena tahu apa yang paling tinggi dalam cabang amalan, dalam keyakinan. So syariat dah datang jelaskan. Contohnya Nabi SAW sebutkan tentang iman. Nabi sebutkan iman ini ada cabang-cabang. Al-iman sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani tariq wal haya' syu'batun minal iman. So Nabi dah letakkan standard kualiti yang tertinggi dalam amalan, dalam akidah, dalam penghayatan, dalam keyakinan, iman, dalam agama. So kita kena ikut apa yang Nabi letakkan. Nabi SAW bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih, 70 cabang lebih. Yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'ani tariq. Yang paling tinggi kalimah tauhid. Yang paling rendah membuang al-adha, perkara yang boleh menyakitkan orang daripada jalan. Daripada jalan. Imatatul adha 'ani tariq. Kita buang perkara yang boleh menyakitkan orang lain di jalanan. Wal haya' syu'batun minal iman. Dan malu itu satu cabang daripada iman. Jadi Nabi SAW letakkan tak semua sama cabang. Sebab Nabi kata a'laha, yang paling tinggi. Yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah, tauhid. Maknanya orang yang faham kalimah tauhid, orang yang menyeru kepada kalimah tauhid, orang yang menghayati kalimah tauhid, orang yang melakukan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang paling tinggi. Sebab itu kata Syekh di sini, jiwa-jiwa yang mulia tidak akan senang hati melainkan dengan perkara yang tertinggi. So kat sini kita kena jelaskan apa yang tertinggi. Illa bi'a'laha, apa yang tertinggi. Wa afdaliha, yang paling utama. Wa ahmadiha aqibatan, yang paling terpuji kesan dan akibatnya. Wa nufusud dani'ah tahumu hawla dana'at. Manakala jiwa-jiwa yang dani'ah, yang hina, pula akan berlega-lega sekitar perkara yang keji. Akan berlega-lega di sekitar perkara yang keji.
haula ad-dana'at wa taqa'u 'alayha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhar, lalu bertenggek padanya sebagaimana lalat menghinggapi pada kotoran. Sini satu perumpamaan. Fan-nafsu syarifah al-'aliyah la tarda bidzulmi. Ini maksudnya, jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan senang hati dengan kezaliman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi jiwa yang mulia takkan reda dan takkan senang hati dengan kezaliman yang paling besar, dengan syirik. Itu contoh. Juga kezaliman sesama manusia. Fala tazalamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan janganlah kamu saling menzalimi sesama kamu. Fala tazalamu. Jadi jiwa yang mulia dia takkan rasa senang dengan perkara yang kezaliman. Apa sahaja bentuk kezaliman. Yang paling besar, zalim terhadap Allah. Kerana zalim ni dari sudut bahasa maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Tidak akan senang hati dengan kekejian, korupsi. Di sini wala bisariqah, kata Syekh, dengan korupsi. Wal khiyanah, dengan pengkhianatan. Li'annaha akbaru min dhalika wa ajal. Kerana nilainya, jiwa itu lebih besar dan lebih mulia berbanding hal tersebut. Maknanya nilai kebaikan, nilai kemuliaan yang akan diperolehi oleh orang yang meletakkan standard dalam agama dan standard dalam kehidupan diri yang tertinggi tadi. Kita hari ini ramai orang bincang tentang standard keduniaan. Betul tak? Tak ramai orang hari ini yang nak bincang tentang standard, maknanya ukhrawi, standard yang Allah Ta'ala letakkan. Kita nak yang tertinggi dari sudut agama, dari sudut ukhrawi, dari sudut akhirat. Dunia ini hanya wasilah untuk menyampaikan kita kepada akhirat. Kita tunggang dunia ini untuk akhirat. Itu, bukan kita tunggang akhirat untuk dunia. Itu terbalik. Maknanya ini standard yang disentuh oleh Syekh di sini. Sementara jiwa yang hina-hina atau jiwa yang hina-dina pula bertentangan dengan keadaan tersebut. Hal ini kerana setiap jiwa itu akan condong kepada apa sahaja yang bersesuaian serta menyamainya, yang maknanya yunasibuha wa yushakiluha. Kerana jiwa itu, setiap jiwa itu akan condong dengan apa yang dia pilih. Baik. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahamiyah, lantaran pentingnya perihal tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini. Setiap Muslim yang ingin menasihati dirinya sendiri, wajiblah memberi perhatian terhadapnya dengan sebaik-baiknya. Dia perlu bermujahadah memperbaiki jiwanya dalam kehidupannya untuk merealisasikan matlamat yang terpuji ini, supaya dia berjaya di dunia dan di akhirat. Seterusnya menikmati kebahagiaan yang hakiki. Fa inna lin-nafsi 'ala al-muslimi haqqan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jiwa itu mempunyai hak yang perlu ditunaikan oleh setiap Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya jiwamu itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. An-nafs di sini maknanya jiwa kita, rohani kita. Maknanya ini yang perlu kita perhatikan dalam proses tazkiyatun nafs, proses penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Kerana kita tengok hari ini banyak cara orang mendakwa boleh menyucikan jiwa. Kita di tahun 1445 Hijrah, 1400 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Cuba kita tengok, kita ni zaman 1400 tahun selepas hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Maknanya jarak kita dengan zaman nubuwah, zaman kenabian tu sangat jauh. Dan Nabi SAW dah bagi tahu dekat kita tentang apa yang akan berlaku. Dan Nabi SAW adalah Nabi. Baginda SAW bukan tukang ramal, bukan kahin, bukan bomoh, bukan sahir, bukan syair, bukan penyair, bukan tukang ramal, bukan tukang
tilik dan sebagainya. Dia adalah nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam rasulun minallah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata-kata melainkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Kerana kita tengok hari ini, realiti kita dalam masyarakat kita hari ini, ramai orang yang membuat ramalan. Banyak ramalan pula. Kalau kita buka YouTube tu, ramal macam-macam. Dulu anak ingat lagi tahun 2021 dia kata nak kiamat. Ada mana orang tak kenal. 2021 dia kata, bersiap sedialah 2021 kiamat akan berlaku. Kita sekarang dah 2023, 2020 nak masuk 2024. Maknanya terbukti pembohongan, pendustaan. Dan kebanyakan kita tengok, maknanya orang masyarakat kita hari ni dia suka, kita tak nafikan itu fitrah, kerana kita nak tahu apa yang berlaku. Semua macam kita dengar sebelum-sebelum ni, asatizah kita ada sebut tentang fitrah manusia. Dia nak tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Tetapi kita kena ingatkan kepada masyarakat apa yang akan berlaku, al-mustaqbal, perkara yang akan berlaku. Ini adalah dalam ruang lingkup perkara ghaibiyat, perkara yang kita kata hidden things, yang kita tak nampak dan kita tak boleh nak mendakwa, melainkan melalui wahyu, melalui Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh. Maknanya sekarang ni macam-macam dakwaan. Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita tentang iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi berpecah 71 kelompok. Sebab tu mereka pun bertelagah kan, isu Palestin. Bukan semua Yahudi sokong Israel tu. Ada yang hentam juga kan, Israel. Yahudi banyak pecahan dia, banyak mazhab dia. Kerana Nabi SAW dah bagi tahu Yahudi akan berpecah 71. 71 tu bukan exactly 71 tu bukan 117 dikira sampai 71 tak, tapi itu adalah usul pecahan dia. Ada banyak lagi maknanya. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Orang Nasrani, orang Kristian berpecah 72. Dan yang kita perlu ambil perhatian, Nabi SAW tak kata dekat Yahudi dan Nasrani saja. Nabi kata wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah 73 kelompok, 73 golongan. Dan ini sebenarnya tafsir bagi ayat yang kita baca hari-hari dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab Nabi SAW tafsirkan al-maghdubi alaihim Yahudi, yang dimurkai Allah Yahudi, kerana mereka ada ilmu tapi tak beramal. Mereka ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu, Yahudi. Ad-dallin, orang yang sesat, An-Nasrani, kerana mereka beramal tanpa ilmu. So Nabi SAW jelaskan kepada kita akhir zaman, maknanya apa yang akan berlaku akan datang dan sudah berlaku pada zaman kita dan akan terus berlaku. Iftiraqul ummah, berpecahnya umat Nabi Muhammad. Kita bukan bincang tentang umat-umat lain, umat Nabi Muhammad. Ummati, kata Nabi SAW, akan berpecah 73 kelompok. Kulluha fin nar, Nabi ancam kesemuanya ke dalam, kesemuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Para sahabat tanya siapa mereka yang satu tu. Sahabat tak tanya berapa 72 yang kelompok yang pecah tu. Sahabat genius. Dia orang tak tanya berapa yang sesat tu. Dia pun tanya siapa yang selamat tu, siapa yang masuk syurga tu. Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atas. Baik. Jadi kalau kita nak tahu tentang akhir zaman, apa yang akan berlaku dan sebagainya, maka kena rujuk Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan mereka yang mengikuti para sahabat Nabi. Kalau tak, kita akan tengoklah macam-macam sekarang ni. Orang ni predik, orang ni tuduh orang tu dajjal, orang ni tuduh dia ni ejen dajjal, orang tu orang Islam sendiri. Kita bukan bincang tentang orang Yahudi Nasrani, orang Islam. Kita gerun tengok. Sampai ada yang sebut individu tertentu ini dia dajjal besar, tapi tak keluar lagi. Keluar ke tak keluar lagi ke, kita pun pening. Maknanya ini yang kita hadapi sekarang.
Maknanya realiti masyarakat. Sebab itu nak bersatu, kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi disebutkan oleh Syekh di sini, sesungguhnya jiwamu itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Kemudian Syekh berikan satu tanbih, peringatan. Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdid 'alayha wa irmaniha min huquqiha allati fatara Allah subhanahu wa ta'ala an-nufus 'ala ihtiyaji bi ilaiha. Merupakan satu kesalahan bagi orang yang menyangka bahawa hak jiwa itu perlu ditunaikan dengan bersikap keras ke atasnya dan menghalangnya daripada hak-haknya yang telah Allah fitrahkan dalam seluruh jiwa, yakni hajat seorang Muslim kepadanya. Sebagaimana turut menjadi kesilapan bagi mereka yang menyangka bahawa hak jiwanya itu perlu ditunaikan dengan bermudah-mudahan, mengabaikan pengurusannya, membiarkannya tenggelam dalam syahwatnya dan semisalnya. Maknanya Syekh memberikan satu peringatan tentang kesalahan dua kutub, dua golongan. Yang pertama, golongan yang tasyaddud, dipanggil tasyaddud, ataupun dalam hadis disebut istilah tasyaddud dan juga disebut istilah al-ghulu. Yakni kalau kita terjemah dalam bahasa kita ni, ekstrim lah. Maknanya yang melampaui batas. Hak jiwa itu mereka melakukannya dengan bersikap keras, dengan menghalang perkara-perkara yang bersifat fitrah. Maknanya ini dalam hadis Nabi SAW tentang Syekh isyaratkan di sini tentang ada beberapa orang lelaki yang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Mereka bertanyakan tentang ibadat Nabi. Kemudian mereka pun cakap, mereka buat kesimpulan, mereka kata kami nak solat, kami tak mau tidur. Kami nak puasa, kami tak mau buka. Dan kami tak mau menikahi wanita. Kemudian Nabi SAW dengar apa yang diungkapkan oleh lelaki-lelaki tersebut. Nabi keluar dan Nabi SAW membuat teguran. Nabi bagi teguran terus. Nabi SAW sebut, ana atqakum lillah wa ana akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takutkan Allah. Aku orang yang paling mengetahui Allah, paling mengenal Allah. Ana a'lamukum billah, dalam sebahagian riwayat. Kemudian Nabi SAW kata, ana usalli, ana aqumu wa anam. Aku bangkit solat dan aku tidur. Wa ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku buka puasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW kata, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dalam kalanganku. So Nabi SAW memberikan amaran. Maknanya kita tak boleh bersikap tasyaddud tadi. Bersikap maknanya keras, sehingga kita tak mau mengambil apa yang Allah Ta'ala mudahkan daripada urusan dunia, kerehatan, fitrah. Maknanya Nabi SAW tak bagi sahabat dan tak bagi umatnya bersikap tasyaddud. Maknanya melampau-lampau, keras dalam pengamalan. Keras dalam pengamalan, maknanya ekstrim. Bersikap keras ni maknanya ekstrim, tasydid 'alaiha. Sehingga kalau kita tengok, ini berlaku kepada golongan-golongan yang kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, dalam kalangan ubad, dalam kalangan mutasawwifah, ahli sufi yang ekstrim, yang ghulu, yang mereka tidak mahu makan daging, ada yang tak mau menikah, ada yang tak mau dia tak mau tidur pun ada, macam-macam. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sufi ini ada perkara tersebut. Walaupun berbeza dah zaman sekarang ni, mereka dah terima sunnah tu, alhamdulillah, kan. Dia dah adapt dengan sunnah tu. Sebab memang kalau kita kaji tentang sejarah kelompok tasawuf ni, dia ada banyak peringkat-peringkat dia. Dia ada yang ekstrim dan ada yang pertengahan. Itu di tempatnya. Baik. Kemudian yang kedua,
Golongan yang pertama tadi kita sebut ghulu ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi amaran. Dalam Quran pun Allah Taala cela. Allah Taala cela orang ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. So sebenarnya macam mana sikap melampaui batas ni berlaku dalam orang yang mengamalkan agama? Kalau kita tengok balik, dia bermula daripada orang-orang yang terdahulu, umat terdahulu. Sebab kita umat yang kemudian, jadi banyak kita ikut umat yang terdahulu. Apa maksud umat terdahulu ni? Dalam kalangan Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala banyak larang perbuatan melampaui batas ekstrim ni merujuk kepada ahlul kitab. Contohnya Allah kata, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Kerana mereka melampaui batas dalam ucapan mereka ketika mereka memuji Nabi Isa alaihi salam, melampaui batas sehingga mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menutup pintu. So Nabi SAW, baginda SAW tahu apa yang bakal dihadapi oleh umatnya kalau umatnya tak ikut perintah dia. Antaranya mereka akan, kalau tak ikut perintah Nabi, kita akan ikut siapa? Itu dia punya soalan. Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, kita nak ikut siapa? Itu je. Betul tak? Kalau kita tak ikut Islam, kita tak ikut Quran, tak ikut sunnah, kita nak ikut siapa? Itulah yang menjadi punca. Bila kita tak ikut Quran dan sunnah, maka kita akan ikut golongan-golongan yang terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala cela mereka. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim dan sahih Al-Bukhari, Nabi SAW kata, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu melampaui batas dalam ucapan kamu, pujian kamu. Al-itra' maknanya al-ghuluw fil madhi, melampaui batas dalam pujian. Tengok, Nabi ajar kita puji pun jangan melampaui batas. Semua ada had, ada batasan, ada limit, ada standard dia. Nampak? Jadi Nabi kata, jangan kamu memuji aku seperti mana orang Nasrani mereka memuji Isa ibn Maryam. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Dalam sebahagian riwayat dia kata, wala uhibbu an tarfa'uni fawqa ma anzalanillah. Aku tak suka orang letakkan kedudukan aku ni lebih daripada apa yang Allah dah letakkan. Allah dah letakkan aku hambanya, abduhu wa rasuluh, dan rasulnya. Tiba-tiba kamu nak letak aku ni tinggi lagi. Seperti mana orang Nasrani angkat Nabi Muhammad ni sampai ke tahap Tuhan. Nabi Isa. Maaf. Nabi Isa AS sampai ke tahap Tuhan. Dan ada umat Islam yang ikut. Bukan tak ada. Iaitu golongan wahdatul wujud. Bukan tahap apa kita kata tahap mengangkat Nabi itu setara dengan Tuhan. Bahkan Nabi itu sebagai Tuhan, limpahan Tuhan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Itu contoh-contoh maknanya yang kita kena alert tentang perkara-perkara yang kita mungkin terlepas pandang tentang perkara-perkara yang berkait dengan pemikiran dan akidah. Itu juga satu perkara yang dia berkait secara rapat dengan penyucian jiwa yang akan disentuh oleh Syekh nanti. Baik. Golongan yang kedua adalah golongan yang bermudah-mudah. Golongan yang bermudah-mudah, mereka menyangka bahawa hak jiwanya itu perlu ditunaikan dengan bermudah-mudahan. Dipanggil al-ihmal wa tafrid. Dan mereka hanya mengabaikan pengurusan, maknanya pengurusan jiwa. Membiarkannya tenggelam dalam syahwatnya dan seumpamanya, wa nahwi dzalika, wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha, hanya biarkan tenggelam dalam syahwat. Tak apa kita berzikir, tak apa kita happy-happy. Kan?
Sebenarnya kalau kita kaji dalam agama Yahudi kan, ada satu mazhab ni kan. Kalau kita kaji dalam agama Yahudi, satu aliran ni, satu mazhab ni, memang mereka jadikan hiburan tu sebagai nyanyian, sebagai ibadat. Hiburan tu sebagai ibadat, nyanyian tu sebagai ibadat. Kalau siapa yang follow kuliah Tazkiyatun Nafs, iaitu kitab Ighathatul Lahfan, ada dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang origin ibadat dengan tasdiyah, muka'an wa tasfiqan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yakni ibadat orang musyrikin. Allah Ta'ala sebut jelas, yakni ibadat orang musyrikin ni tasdiyah, maknanya pekikan, menjerit-jerit. Itu ciri-ciri ibadat orang musyrikin, menjerit-jerit. Wa tasfiqan, yakni tepuk tangan. Tepuk tangan, tasfiq. Muka'an, muka'an ni maknanya nyanyian, menyanyi atau siulan. Tasfiyah tadi rasanya siulan. Muka'an atau apa muka'an? Maknanya siulan, tepuk tangan, nyanyian, hiburan. Maknanya ada orang yang dia menyangka penyucian jiwa itu dapat dicapai dengan tenggelam dalam syahwat. Maknanya kena menyanyi, kena menari kan. Maknanya nak dapatkan penyucian jiwa tu sampai ada yang pusing-pusing kan. Semua sedia maklum, sampai pusing-pusing. Sampai ada tu yang tercabut serban-serban dia, berzikir tu sampai melompat-lompat pun ada. Dan perkara ni kita kata bukanlah tersembunyi, sudah jelas. Macam-macam kita tengok orang yang nak menyucikan hati ni dengan cara yang pelik-pelik. Kita tengok yang menjerit-jerit kan. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu sebenarnya termasuk dalam golongan yang bermudah-mudahan. Dan dia juga ada sisi ekstrim. Dia juga ada sisi ghulu dekat situ. Ada sisi maknanya setiap orang yang ihmal, orang yang dia mengabaikan perintah syariat. Sebab dalam syariat Nabi kita SAW, dalam Al-Quran dan Sunnah, cuba kita buka Al-Quran, ada tak ayat yang Allah Ta'ala suruh kita ni beribadat dengan meninggikan suara, dengan menjerit? Ada ke? Tak ada kan? Kita tak jumpa. Ada tak ayat yang suruh kita ni bila nak dapatkan penyucian jiwa tu kena berpusing-pusing, kena menari-nari? Tak ada. Yang ada kita diperintah untuk tawaf di Baitullah, di Kaabah Musyarrafah di Mekah. Tawaf 7 kali. Itu pun tak ada tawaf sambil melompat-lompat ke, tak ada. Tawaf dengan tenang. Betul tak? So ibadat kita ni, ibadat dalam Islam ni, dia very peaceful. Dia tenang. Kita kata tak ada hiruk pikuk. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, seperti mana yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah jelaskan dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, antara tipu daya syaitan, dia mendatangkan perasaan, maksudnya kita tak rasa cukup dengan syariat. Kita rasa kita ada cara yang baru yang kita kena buat untuk kita dapatkan ketenangan jiwa, untuk dapatkan penyucian jiwa, dengan kita buat cara kita sendiri. Dan ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itu kita sebut tadi, kerana dia adalah jalan al-maghdubi alaihim waladhdallin, golongan yang sesat dan golongan dimurkai oleh Allah. So kita nak, yang ni yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, kita minta lindung. Jadi ini kita kata golongan yang kedua, kata Syekh di sini, iaitu yang bermudah-mudah tenggelam dalam syahwat. Ini juga maksudnya mereka yang bermudah-mudah dengan maksiat. Yang bermudah-mudah dengan maksiat. Ini juga termasuk dalam, iaitu dalam kalangan orang yang beranggapan maknanya kita kalau buat maksiat ni maknanya okey, tak apa, selagi kita ada la ilaha illallah, maknanya tak apa kita buat maksiat. Dia mempermudah-mudahkan. Dia tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah. Ini bahaya juga. Dalam masyarakat kita pun hari ini kita lihat ada perkara ini berlaku. Orang yang kita kata mereka tidak mempedulikan tentang soal haram, halal, maksiat. Ini juga bahaya. Kita kena berwaspada. Yang tenggelam dalam syahwat, inghimas fi syahwatiha, orang yang tenggelam dalam syahwat. Wallahul musta'an.
Baik, wahai hata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dhalika. Jauh sekali tazkiyatun nafs itu dilakukan sedemikian. Maknanya dalam tazkiyatun nafs dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, hayhata, ba'uda, jauh. Jauh sekali daripada apa yang dilakukan ataupun apa yang ditempuh oleh dua kelompok tadi. Yang ghulu, al-ifrat wa tafrid. Yang ada sikap melampaui batas, ekstrim, dan ada sikap al-ihmal wa tasahul, yang bermudah-mudah. Pertama, kita umat Islam, Allah Ta'ala jadikan kita ni ummatan wasata, yang cemerlang, yang terbaik, yang terpilih, yang pertengahan antara dua kutub ekstrim. Sama ada yang bermudah-mudah tadi ataupun yang ekstrim, yang melampaui batas. Baik. Bahkan tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan jalan-jalan yang menepati syariat. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyati. Gariskan kat situ. Bahkan tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan jalan-jalan yang menepati syariat. Bitawassiti wa bitawassuti wal i'tidal, dengan bersikap pertengahan, tidak secara melampau dan bermudah-mudahan, bahkan dengan melazimi petunjuk Nabi SAW dan manhajnya yang lurus. Bal biluzumi hadyi Nabi SAW wa nahjihil qawim. Maknanya kita kena letakkan cara kita nak menyucikan jiwa itu wajib dengan kita mengikuti syariat, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, cara yang Nabi SAW tunjukkan. Itu asas yang sangat penting, prinsip yang sangat penting yang digariskan dalam muqaddimah ini. Baik. Dalam risalah yang ringkas ini, saya akan menyebutkan 10 prinsip penting yang dapat membantu seseorang Muslim menyucikan jiwa serta membangunkan dirinya, di samping membersihkannya daripada sebarang sifat yang memalitkan kotoran dan keburukan padanya. Jadi Syekh sebutkan tentang risalah, kitab ini akan disebutkan 10 prinsip penting yang perlu kita hayati, bagi seorang Muslim untuk nak menyucikan jiwa. Sebab kita, semua orang Islam, tak ada yang dia nak mengotorkan jiwa dia. Semua orang Islam kita kena sangka baik. Semua orang Muslim memang dia Islam, memang dia pergi solat, dia bayar zakat, dia puasa bulan Ramadan, dia pergi haji, pergi umrah. Semuanya nak menyucikan jiwa. Betul, kita tak nafikan. Semua orang Islam, mana boleh kita bersangka buruk dengan orang Islam. Kita kata orang ni dia nak mengotorkan jiwanya. Tidak. Semua orang Islam, mereka nak menyucikan jiwa mereka dengan rukun Islam yang mereka amalkan, dengan rukun iman yang mereka imani. Semua orang Islam nakkan penyucian jiwa. Cuma sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Cuma, kita kata ada cuma tadi. Niat orang, kita tak boleh menghukum niat orang. Ini penting. Bila kita mengaji, kita menuntut ilmu, maknanya kita tak boleh nak hukum niat orang. Sebab kita, niat manusia itu, dia adalah perkara yang rahsia Allah, yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Sebab tu kata guru kami, dalam dakwah, dalam kita mengajak orang, dalam kita menyeru kepada kebaikan dan sebagainya, jangan sesekali kita masuk dalam urusan niat dan isi hati orang. Jangan. Itu limit yang kita tak boleh rempuh. Mungkin kadang-kadang kita tengok ada sahabat kita yang mungkin dia buat benda yang kita nampak benda tu mungkar, tapi kita tak boleh hukum niat dia. Kita hanya tegur apa kesalahan yang dilakukan. Nahnu nahkumu bizawahiri wallahu yatawalla as-sarairi. Kita menghukum manusia berdasarkan zahir. Orang tu baik. Orang tu datang solat, pergi solat, orang tu bayar zakat, orang tu mengamalkan Islam, menutup aurat dan apa kita kata melaksanakan perintah Allah, maknanya kita hukum. Bahkan orang yang buat maksiat pun
kita tak boleh menghukum niat dan isi hati dia. Kita hanya berlepas diri daripada maksiat dia. Sebab itu dalam kaedah tazkiyatun nafs yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, antara tawaduk, antara bentuk tawaduk yang disebutkan oleh, tak salah, Fudail bin Iyad ataupun Sufyan Al-Thawri dalam kitab Az-Zuhud, adalah kamu tidak meremehkan pelaku, kamu tidak menganggap diri kamu itu lebih mulia daripada pelaku maksiat. Maknanya kita pelik kan, kita rasa macam ini antara termasuk dalam tazkiyatun nafs juga. Maknanya kita tak boleh, bila kita tengok orang yang terjerumus dalam maksiat, kita tak boleh anggap kita lebih mulia daripada dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pengakhiran dia. Itu je logik dia. Kita tak tahu pengakhiran dia dan kita tak tahu juga pengakhiran kita. Wa'iyadzubillah. Betul tak? Itu logik dia. Itu antara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Walaupun orang tu buat maksiat, kita tak boleh anggap dia, kita ni lebih mulia daripada dia. Boleh jadi kita yang mengaji banyak ni tak semulia dia. Kerana boleh jadi Allah Ta'ala jadikan dia buat maksiat itu untuk dia bertaubat, untuk dia jadi lebih baik. Kita tak tahu pengakhiran dia. Sebab itu urusan niat manusia ni kita jangan, urusan isi hati orang kita jangan masuk campur. Nampak? Kemaksiatan yang dibuat tu kita ingkar seadanya, semampu mungkin. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa siapa yang melihat satu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya jika dia mampu. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Itu antara perkara yang kita perlu fahami. Cuma kita sentuh tadi yang cuma tadi. Semua orang nakkan kebaikan. Hatta orang yang buat maksiat tadi pun, dia sebenarnya dia terjerumus dalam syahwat, dalam nafsu dia. Boleh jadi dia, Allah Ta'ala akan gerakkan hatinya itu untuk bertaubat. Dan sebab itu adanya ummatud da'wah. Adanya dakwah, maknanya kita mengajak orang kepada kebaikan. Kita jangan bagi orang yang buat maksiat ni, maknanya mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana berputus asa daripada rahmat Allah ni adalah sifat iblis. Sebab itu iblis dinamakan iblis kerana dia berputus asa daripada rahmat Allah. Ablasa. Ablasa tu maknanya ai asa min rahmatillah. Iblis tu kata origin dia daripada ablasa. Ablasa tu maknanya aisa. Maknanya berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya kita jangan sampai kita jadi macam iblis, berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu dalam kita berhadapan dengan orang-orang yang ada kesalahan, maksiat dan sebagainya, itu pun kita kena hati-hati. Jangan sampai kita menjauhkan mereka daripada agama Allah, dan jangan juga sampai kita mengikuti syahwat mereka itu ataupun menjustifikasikan perbuatan maksiat mereka. Itu pun bahaya. Baik. Jadi cuma yang disebutkan dalam apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Cuma kita kena ingat, walaupun ramai orang nakkan kebaikan, semua orang nak menyucikan jiwa, tapi kita kena ingat perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Abdullah bin Mas'ud ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat sahabat, barang siapa yang nak baca Quran sebagaimana ia turun, bacalah bacaan Abdullah bin Mas'ud, rujuklah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang ni yang terbaru seorang pengkaji dia keluarkan tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana Abdullah bin Mas'ud adalah antara sahabat Nabi yang fuqaha, yang alim, faqih dan mufassir tafsir. Dia adalah tok guru Abdullah bin Abbas. Kenal tak Abdullah bin Abbas? Turjumanul Quran, yang doa, yang Nabi doakan Abdullah bin Abbas ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir, yakni ta'wil, tafsir. Tok guru kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, Al-Hudhali. Dia daripada suku Hudzail. Suku Hudzail ni antara bahasa mereka yang paling pure. Sebab itu Quran turun, maknanya dalam bahasa
dalam apa, antara bahasa mereka itu antara apa dia lahjah Quraisy yang terpelihara. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dia berkelana, dia pergi dekat perkampungan suku Hudzail ni. Sebab dia nak ambil bahasa dia orang tu memang pure. So tak bercampur lagi dengan bahasa-bahasa pasar yang dekat kota Mekah tu. So banyak. So Imam Syafi'i rahimahullah, sebab itu Imam Syafi'i punya bahasa hujjah. Maknanya sebab apa? Sebab dia ambil daripada suku Hudzail yang mana datangnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang nak baca Quran macam dia turun, macam mana dia turun, maknanya bacalah dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maknanya refer kepada Abdullah bin Mas'ud selain daripada sahabat Nabi yang lain, Ubay bin Ka'ab dan ramai lagi. So Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang yang nakkan kebaikan, dia tak dapat kebaikan tu. Dia tak dapat capai kebaikan yang dia nak. So maknanya di sini Ibnu Mas'ud, hadis tu atau athar itu sebenarnya menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di Kufah, di Masjid Kufah pada zaman sahabat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat satu golongan di Masjid Kufah, mereka tengah buat halaqah. Setiap halaqah tu ada seorang ketua tekong. Maknanya dalam satu halaqah tu ada satu tekong. Kemudian dia akan bangkit, tekong tu akan cakap sabbihu, ucapkan tasbih subhanallah 100 kali, sekian. Mereka pun tasbih ramai-ramai. Kemudian ada satu lagi grup halaqah lagi, mereka dia ada ketua dia sama juga, kabbiru, takbir ramai-ramai. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu terkejut tengok waktu tu. Dia confused. Nampak macam baik, kan? Tapi dia stop dulu. Kemudian dia pergi rujuk dekat Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang hebat juga, dia rujuk dekat kibarus sahabah ketika itu. Abdullah bin Mas'ud ni dia halus, dia orang dia halus dia, tapi ilmu dia dahsyat, kan? Abu Musa al-Asy'ari rujuk ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun pergi dan tegur perbuatan mereka itu. Dan orang-orang yang dekat Masjid Kufah tu, dia bagi alasan dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, kami buat ni kerana nakkan kebaikan. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata, fakam min muridin lil khair lan yusibahu. So Abdullah bin Mas'ud dia tak pertikai kebaikan yang mereka nak. Ya, kamu nakkan kebaikan, tapi berapa ramai orang yang buat baik tapi dia tak menepati kebaikan. Maknanya dia tak berada di atas jalan yang lurus seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu maknanya kita berhadapan dengan situasi kita, masyarakat kita yang pelbagai ni, macam-macam cara orang nak menyucikan jiwa. Ada yang guna kaedah apa? Kaedah baca tarikh lahir, rahsia tarikh lahir lah, kan ada kan, rahsia tahi lalat lah, inilah, warna ini ada aura sekian lah, ini banyak kan. Sebenarnya tu ada perbahasan dalam ilmu akidah dipanggil, sekarang ni dia ada satu gerakan New Age movement. Dalam bahasa Arab dipanggil falsafah asy-syarqiyah. Mereka ni menghimpunkan seluruh falsafah agama yang ketimuran, Hindu, Buddha dan semua yang ada daripada timur. Sebab tu sebahagian pengkaji namakan mereka ni golongan falsafah asy-syarqiyah. Mereka nak hidupkan balik falsafah ketimuran. Itu yang satu gerakan dia punya New Age movement. Itu pun mereka dakwa mereka nak menyucikan jiwa. Dan sampai tahap ada pada cerita dulu, ada sampai tahap tu yang ada orang share dengan dia, sampai tahap cara nak dapatkan ketenteraman tu dengan pelik-pelik lah. Ada sampai tahap tu dia bangkit, coach dia yang bagi nasihat tu, ataupun kata kalau kamu nak dapat sale kamu sentiasa naik kan, sekian-sekian ni kamu kena buat macam ni, ritual macam ni. Antara yang anda pernah teringat dulu, ada yang siap cium duit selepas solat subuh. Macam tu lah lebih kurang. Cium duit. Dia kata untuk dapatkan aura. Kan? Sedangkan Nabi SAW sebut ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba duit ringgit. Itu dah jadi macam sembah duit dah. Hamba kena cium duit tu. Kan? Tak sampai tahap tu. Itu nak bagi tahu kroniknya.
Kan itu yang sudah berlaku. Yang kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Tapi perkara-perkara ini kita kata balik pada macam apa yang Abdullah bin Mas'ud sebut tadi. Fakam min muridin lil khair la yusibahu. Ramai orang yang dia nak menyucikan jiwa. Sampai tahap sekarang ni ada juga orang Islam yang dia tak tahu. Contohnya dia nak dapatkan ketenangan jiwa, dia kata saya nak amalkan yoga. Ini pun ada. So, kita jangan pelik kan. Mungkin kita alhamdulillah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita mungkin faham. Tapi masih lagi ada dalam kalangan masyarakat yang beranggapan maknanya yoga ni macam solat. Ada juga yang berpandangan macam tu, yoga ni macam solat. Dia kata sebab dia kiaskan, dia kata solat ni you nak dapat ketenangan dengan solat kan. So saya dah try solat, dia kata. Sini ni kalau kita tengok etis banyak yang dia amalkan. Dia solat pun dia solat. Dia kata saya dah test solat. Tapi saya rasa tak dapat lagi ketenangan tu. So dia kata apa salahnya saya try yoga pula. Betul tak? So dia nampak solat tu, dia nampak macam ritual yang maksudnya seperti exercise. Seperti ini. So itu sebenarnya kita kena faham apa sebab jadi punca macam tu. Sebabnya kerana tidak berpegang dengan prinsip-prinsip penyucian jiwa. Dia tak tahu apa prinsip penyucian jiwa dalam Quran dan Sunnah. So kita akan tengok pelik banyak yang ada yang bertapa, ada yang ini, ada yang naik pergi ke Tibet. Etis. Tapi orang Islam kita, Haji kata ada yang berkemping belakang Bukit Uhud. Tunggu Dajjal. Wallahu musta'an. Ada wallahu musta'an. Dan itu pun juga satu masalah. Ada yang macam-macam lah sekarang ni buat perkampungan. Kata nak akhir zaman dah, kita semua tinggalkan bandar ni, duduk dalam kampung. Tapi kalau tanya balik, ada yang dia try buat kan, last sekali dia balik ke bandar balik. Dia kata susah. Dia kata susah nak hidup. Nampak macam ni kan, tapi last sekali dia balik ke bandar balik. Kita katakan nabi-nabi kan, nabi-nabi dan rasul ni diutuskan di qura, ahlul qura, di bandar. So maknanya janganlah kita tinggal. Kalau kita dah duduk kat bandar ni, janganlah kita tinggalkan. Kita dapat pahala kalau kita buat islah, kita dakwah di bandar, di orang-orang bandar, takkanlah kita nak tinggalkan. Dengan alasan tu, kalau kita ikut pemikiran tadi tu, dia kata nak menyucikan jiwa. Jadi akhir sekali buat semua balik lagi kampung. Tak jadi juga lah. Kan? Jadi ada yang macam-macam lah. Kita kata pelik-pelik lah macam sekarang ni. Wallahu musta'an. Baik. Kita ada berapa minit lagi? Dah habis waktu 5 minit. 2 minit lagi. Wa as'alullah ta'ala an yuzakki nufusana. Saya memohon kepada Allah Ta'ala, kami mohon kepada Allah Ta'ala agar menyucikan jiwa kita, memperbaiki seluruh amalan kita, memberikan ketepatan dalam setiap tutur kata kita, memberikan basirah, ilmu akan kebenaran dan merezekikan kita untuk mengikutinya. Semoga dia memberikan petunjuk kepada kita semua kepada sebaik-baik akhlak dan amalan, memalingkan kita daripada keburukannya serta menjauhkan kita daripada segala fitnah, sama ada yang zahir maupun yang batin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita tepat-tepat kita habis kelas ni, kelas pertama ni mukaddimah kita. Tepat-tepat kita habis. Insya-Allah maknanya kita naktafi bihadzal qadar, kita berhenti setakat ini. Kita sambung pada kuliah akan datang. Baik, kalau yang masih lagi dapatkan buku ni, boleh dapat kat kaunter buku kita ni. Baik, ada tadi apa ni soal nak mencuci jiwa ni. Boleh tak kita kaitkan Nabi dia pergi ke Gua Uhud tu sebagai satu pedoman kat kita, ikut sunnah Gua Hira. Kita mencuci jiwa kita, mengasingkan diri, bukan peringkat Hindu, Buddha yang kata betapa tu, tapi dia peringkat apa ni, ketenangan jiwa. Macam pergi ke hutan ke seminggu 2 minggu, atau mengasingkan diri di rumah sendiri pun untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Macam kita 10 hari akhir bulan Ramadan kat masjid dan sebagainya. Mungkin konsep itu ada juga. Nabi kira Nabi pun untuk sebelum dia terima wahyu tu, dia tak nak bercampur aduk dengan dunia luar ni, dia sentiasa pergi ke Gua Hira. Jadi itu ada dalam konsep mencuci jiwa kita. Barakallahu fiikum atas soalan yang baik. Maknanya adakah perbuatan,
Contoh Nabi SAW bertahannuth, beribadah di Gua Hira sebelum penurunan wahyu, iaitu dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Adakah itu termasuk dalam konsep penyucian jiwa yang dibenarkan dalam syariat? Dekat sini kita kena perincikan. Sebab kita kena perincikan, tafsil. Okey, dalam syariat kita, dalam Islam, kita ada ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Contohnya macam salat, kemudian zakat, kemudian haji, puasa Ramadan. Dalam ibadah, contohnya ibadah puasa Ramadan, bulan Ramadan. So kita disunnahkan untuk melakukan kita kata melakukan wukuf ataupun iktikaf. Iktikaf di masjid untuk kita mencari ketenangan dan untuk kita menjauhkan diri daripada kesibukan-kesibukan dunia. So sebagai seorang Muslim, kita berpegang dengan apa yang syariat dah datang. Adapun peristiwa sebelum kenabian, contohnya macam Nabi SAW naik ke Gua Hira, itu tak dijadikan sebagai hujah. Sebab lepas Nabi turun daripada Gua Hira, dapat wahyu, Nabi dah tak naik dah. So dari sudut syariat, maknanya kita tak boleh kata kalau nakkan ketenangan, kita kena naik juga Gua Hira macam Nabi. Tak boleh. So tak ada mana-mana orang dia boleh claim benda tu dapat itu bertepatan dengan syariat. Tetapi kalau dalam konteks kita kata nak mencari ketenangan, contoh kita camping, naik ke bukit, hiking, maka itu dalam konteks keharusan. Itu tak ada masalah. Maknanya, ya betul, kita tak nafikan ada orang yang dia nakkan ketenangan, maknanya dia hiking, dia naik bukit. Adakah salah dalam syariat? Tak salah. Itu dalam konteks keharusan. Itu maknanya harus, diharuskan. Tetapi kita tak kaitkan dia dengan agama pun. Kita tak kata dia perintah syariat dan sebagainya, tidak. Dan dalam Islam juga ada konsep uzlah. So dalam konsep uzlah tidak macam di konsep uzlah ni kita mengasingkan diri daripada kesibukan dunia, daripada masyarakat contohnya. Tapi uzlah tu kita kena faham dalam konteks yang kita kata bertepatan dengan syariat. Contoh dalam ibadat-ibadat yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW, Allah dan Rasul, macam contoh iktikaf tadi, dah ada dah uzlah tu. Kan? Dah ada dah uzlah tu. Dah ada dah benda-benda yang kita nampak macam ada macam tersyabuh, macam ada persamaan. Kan? Kita kita melakukan umrah, kan, mengerjakan haji. So memang kita nampak macam ada persamaan dengan orang yang pergi naik bertapa dan sebagainya. Ada persamaan dari sudut apa? Maknanya pergerakan. Kan, apa yang mereka pergi naik ke atas bukit Tibet, apa benda yang Buddha buat tu kan. So ada kat situ ada tasyabuh, tetapi kita kena faham yang menjadi asas pegangan kita adalah apa yang menepati syariat, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Yang tu kita akan bahaskan nanti, insya-Allah. Maknanya dia soalan tu bagus. Maknanya adakah kita kata boleh kita nak naik balik ke gua dan sebagainya, buat macam Nabi SAW buat? Itu sebenarnya perlukan perincian. Sebab itu ada Imam Al-Khattabi ada karang kita Al-Uzlah. Sebab itu sebahagian ulama ahli sunnah mereka bahas itu dipanggil uzlah. Maknanya kita rasa betul, tak nafikan kita dah kalau duduk hari-hari kita khultah. Sebab itu juga khultah ni kita terlampau banyak bergaul. Banyak bergaul dengan masyarakat pun kadang-kadang boleh menyakitkan hati, boleh menambahkan penyakit hati. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. 5 perkara antaranya yang boleh menimbulkan penyakit dalam hati adalah kasratul khultah, banyak bergaul. Maknanya kita tak hirau, kita banyak sangat bergaul. So sebab tu dalam syariat Nabi perintahkan kita pilih kawan, pilih majlis yang kita nak duduk, kan? So maknanya ada limit. Jadi itu sebenarnya ada persamaan, kita akan bincangkan kemudian. Macam konsep musafir, kita pergi jauh ke kutub-kutub seumpamanya kan, 2-3 orang saja. Jadi mungkin kita nak tengok ayat-ayat Allah dari fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana ada ayat-ayat Allah yang lain yang tak ada di tempat betul. Lain. Itu diperintahkan dalam konsep ni juga. Ya, betul. Itu dalam konteks kita kata kita nak melihat Allah Taala suruh kita berjalan atas muka bumi. Tengok, ambil iktibar. Tengok bukit, tengok gunung, tengok alam. Allah suruh kita fikir. Itu masuk dalam keharusan.
Wallahu taala a'la bisawab.